أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا وافتح لنا أبواب رحمتك. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita memasuki ruangan rumah Allah pada waktu dan ketika ini dengan melangkah kaki kanan, dengan memohon meminta, Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Kita masuk dan kita mengambil ruangan tempat, kita melakukan salat sunat tahiyatul masjid, beristighfar, memohon minta ampun kepada Allah, berselawat ke atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس بي يوم القيامة أكثر الناس علي صلاة. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, dan hadis tersebut dikatakan sebagai hadis yang sahih. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, selamat bertemu kita semua di hari Jumaat yang mulia ini. Kita hadir atas keizinan dan suatu kebaikan yang telah pun diberi kepada kita pada hari ini untuk dapat masuk bagi mengimarahkan rumah Allah, menjalankan syiar Islam sebagaimana yang dapat kita lakukan dan buat sekarang ini. Maka di hari Jumaat yang mulia ini, sebagaimana hadis yang disebut tadi mengajak kepada kita untuk memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut dituntut. Bila kata satu amalan tu dituntut, maknanya cukup amat disukai buat dan lakukan. Ini dia tidaklah jadi jatuh sampai ke tahap wajib, tapi dia gesa kita. Dia nak apa? Tunjuk kepada kita itu sebagai suatu perkara yang kita kena ambil peduli, ambil hal. Macam mana kita solat dan sembahyang ni, hak kita dah tahu solat fardu 5 waktu ni wajib. Beriringan dengan dia duk hadir datang tu, dia ada apa dia panggil? Muakkad, tuan-tuan. Sunat tu dia panggil sunat apa? Dituntut. Maksudnya bila dituntut ni, tidaklah sampai kalau kita tinggal jadi berdosa, jadi kerugian yang amat besar. Contoh sebagaimana solat sunat qabliyah subuh. Nabi sampai sebutlah hadis yang sahih, siapa tak buat rugi. Siapa dapat buat, dia akan dapat kelebihan lebih baik daripada dunia dan isi dia. Satu contoh. Ada hadis kata 2 rakaat sebelum zuhur, ada 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur 2 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat. Dan asar ada riwayat kata 2, ada riwayat kata 4. Selepas maghrib, sebelum isyak ataupun selepas isyak. Ini semua benda-benda yang jenis dituntut. Sebagaimana selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut. Sebab apa, tuan-tuan? Ni sebab tu kita kena tahu. Iaitu yang keduanya sebab
sebagai seorang yang beriman, dia kena tahu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Ahzab pada ayat yang ke-56, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah sebuah salam selamat sejahtera yang telah pun diajar ke atas kamu semua. Sebab sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, kita semua, lebih-lebih lagi kita, walaupun para sahabat yang mereka dapat tengok dan lihat tu lagilah amat teringin nak bertemu berjumpa. Bagi kita yang tak pernah bertemu dan tak pernah berjumpa, tapi hari ni kita dapat mengucap 2 kalimah syahadat, kita duk jaga sangat agama ni, kita duk pelihara sangat kepercayaan ni, sampai kita jadi risau, runsing, takut nak tinggal, nak buang, nak buat benda-benda yang tak dibenar. Kita kata apalah yang hebat sangat ni orang ni, dia nak bertemu berjumpa dengan kita di hari kiamat kelak, sebagaimana yang disebut dalam hadis yang kita baru bacakan tadi. Tuan-tuan, salah satu daripada keadaan di padang mahsyar yang kita duk dengar tu apa dia? Panas, cukup keadaan tidak selesa, tidak ada teduhan dan naungan. Salah satu golongan yang akan mendapat naungan, penjagaan, pemeliharaan, naungan arasy Allah ialah rajulun mu'allakun bil masajid. Jadi orang lelaki yang suka menghubungkan diri dengan rumah Allah. Kalaulah tuan-tuan hadis tersebut yang daripada 7 golongan itu salah satu tu kita ada dapat masuk dalam kumpulan tu, maka kita dapat syukur kepada Allah. Kalau orang tanya saya sekarang ni macam mana keadaan di mahsyar, memang tak tahu tuan-tuan. Jawapan dia memang kita tak tahu. Yang kita tahu disebut panas, susah dan payah. Cuma perbandingan yang tak boleh dibuat. Sebagaimana kita duduk dalam surah An-Nur di ruang tengah ni, tuan-tuan rasa selesa berbanding dengan duduk di luar sana ke? Itu contoh. Kan? Yang duduk di luar, yang tak dapat duduk dalam kawasan dalam ni. Ini yang arash ke? Ini bukan arash tuan-tuan, ni bumbung surah An-Nur. Tapi adakah isu-isu arash Allah nak buat kat kita ni macam ni? Wallahu a'lam. Kalau orang tanya saya, Ustaz, kalau esok kita dapat arash setara ni pun macam mana? Bagi saya lah syukur dah, alhamdulillah. Saya tak tahu mungkin tuan-tuan nak macam Masjid Negeri kot. Aduh. Tak ada apa yang mustahil. Ada orang boleh dapat. Aduh. Yang ni pun dah cukup amat baik dah tuan-tuan. Subhanallah. Di mahsyar tu diberitahu kata bersempit-sempit, keadaan suka, susah dan payah. Tapi kalau kita duduk di mahsyar esok nak menanti menunggu berjumpa Allah ni macam ni, macam tu haji keadaan, okey tak? Ni macam mana duduk jarak-jarak macam ni? Baik ke tak baik? Subhanallah. Kan? Oleh itu kekalkanlah macam ni sampai bila-bila. Selesa kan sembahyang macam ni kan? Orang sembahyang rapat-rapat ni tak apa nak selesa sangat. Subhanallah tuan-tuan. Ada orang macam-macam yang kita dengar di hari kiamat tu. Tak ada ruangan, ada ruangan, ada orang diberi tempat, diberi ruang, tapi beginilah. Tapi ada orang diberi ruang tapi diberi tiang, boleh bersandar. Tu sama ada iman amal dia? Tak sama. Dia dapat duduk sama-sama tapi dia dapat kerusi. Aduh, berapa orang dapat kerusi tu? Ini mungkin iman amal dia lebih tinggi sikit pada tuan-tuan yang duduk saya tiang pun tak ada. Dia keselesaan tu berbeza sikit lah. Subhanallah. Tuan-tuan, yang ni baru kita cerita bahagian ni. Sebenar nanti macam mana, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan yang ketiganya pula, orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hendaklah mengetahui daripada apa yang telah disebut oleh Allah dalam ayat 56 Al-Ahzab tadi, menyatakan
Apakah tujuan Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tujuannya ialah tidak lain dan tidak bukan, itulah pembelaan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah, kemuliaan yang dianugerahkan kepada beliau. Tuan-tuan, bayangkan kita duk sebut ni satu orang nama manusia ni, hati kita antara satu sama lain ni tidak akan jadi kata, macam mana nak sebut kalau kita selalu puji orang, kita kata bagusnya Tu Haji ni, tuan-tuan tak tahu dia siapa ni, dia ni bagus ni, dia ni di tempat kita ni bukan cacalah orang ni, banyak berkhidmat, banyak berjasa. Nanti kita mungkin akan kata ada hal lah tu dia sebut macam itu. Itu contoh. Tapi kita semua tadi bila kita sebut, kita muliakan dan kita letak kedudukan dia tu macam tu, hati kita satu sama lain ni apa? Cantik. Subhanallah. Tak ada satu perasaan iri, tak ada rasa dengki, tak ada rasa nak marah. Masya Allah, tuan-tuan, itu kemuliaan. Dan dalam yang ketiga ni, dalam bab yang kedua itu, apakah pula keadaan para malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahawa selawat dari para malaikat adalah permohonan, penjagaan, perlindungan, keampunan berterusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu terutama kepada dia dan kepada orang yang suka menyebut dan suka melafazkannya juga diberi pengampunan. Cuma pengampunan kita dengan pengampunan Nabi itu ada beza sikit. Pengampunan kepada Nabi kemuliaan, pengampunan kepada kita penghapusan silap dan salah dan dosa-dosa kecil. Ni beza-beza dia ni, tuan-tuan. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah meriwayatkan, ma min 'abdin yusalli alayya illa salatan alaihi malaikah ma damin yusalli alayya فليقل العبد من ذلك أو ليكبر أو ليكثر. Tidaklah seseorang hamba itu berselawat kepada aku, melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya sebagaimana dia berselawat kepadaku. Maka berselawatlah sama ada sedikit seseorang itu mampu buat ataupun banyak orang itu suka buat. Ni sikit banyak atas apa? Pengamalan diri dia masing-masing. Cuma kita kena tahu, tuan-tuan, kita kena tahu, contoh sekejap lagi kita nak dengar khutbah Jumaat. Dengan khutbah Jumaat ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka kita disuruh apa? Menyahut dengan sallallahu alaihi wasallam. Yang tu je, hal lain tak boleh, tuan. Tak boleh itu dikira sia-sia. Allah Subhanahu wa taala duk bunyi subhanahu wa taala, subhanahu wa taala. Itu tak betul. Kena bagi tahu juga, tuan-tuan. Dan ketika mana khutbah sedang dijalankan ni, Nabi sampai kata apa? Tak boleh tegur orang. Habis dah waktu tu. Kalau PKP dalam musim wabak macam ni tak dibenarkan bersalam atas dasar penjagaan, tak apalah, boleh juga ni cerita-cerita sebelum wabak dulu. Kita ni dah jadi terbiasa bila dah habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tu khutbah dah berjalan, kita tidak disuruh dah, tuan-tuan. Ini kita kena tahu, tuan-tuan. Kalau nampak ada orang duduk sebelah kita, dia tak fokus, tumpu kepada khutbah. Lepas ni lama tak datang ni. Lepas ni kan ada depan tu kata ada cendol sedap ni. Nasi tomato pun lama dah tak rasa belah ni. Diam. Khutbah juga tidak boleh. Tengok, tuan-tuan. Padahal melarang mereka berbuat tu baik tak baik? Baik. Tapi mereka tu dah sia-sia. Jangan kamu sia-siakan pahala Jumaat kamu. Ini termasuk oleh apa lagi? Duk pegang handphone, duk buka ni, duk nak buka Maybank to you, nak infak kepada surau An-Nur pun tak boleh. Nak infak sekarang tu, tabung duk jalan tu.
Uish, tuan-tuan. Apa lagi apa? Tidur lagi lah. Yang tu. Bangun. Khutbah lah. Biar dia tidur tuan. Dia memang tak ada dah fadilat Jumaat kat dia. Sebab yang ni bahagian kita masing-masing tuan-tuan. Bahagian kita, bukan bahagian orang lain ni. Termasuklah apa? Dia memang mencabar tuan. Dia kena steady, kena duk fokus. Memang satu benda yang melibatkan tu dia memang cukup menguji kita. Di situlah dugaan dia tuan-tuan. Dan sampai ke tahap-tahap yang lain. Apa dia lagi tuan-tuan? Baca Al-Quran. Sambil duk telinga duk dengar, dia mata duk tengok Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizil hakim. Duk tengok muka tu imam tu duk tengok Quran. Juga apa? Sia-sia tuan-tuan. Sebab apa kita sebut benda-benda ni? Sebab ada orang tak tahu tuan. Dia tak tahu, kita pun tak tahu sebab apa dia tak tahu. Termasuklah apa lagi? La ilallah, la ilallah, la ilallah, la ilallah, la sallallahu alaihi wasallam. Tu telinga pula duk dengar, oh tajuk ini hari apa? La ilallah, subhanallah, subhanallah. Itu juga apa tuan-tuan? Itu juga apa tuan-tuan? Tak apa nak dengar. Itu juga apa tuan-tuan? Sebab apa kita bagi tahu? Sebab ada orang buat tuan. Dan kita pun tak tahu sebab apa dia buat. Saya ikut satu tarikat ni ustaz, saya kena habis 5 juta. Sebab untuk dapat ni satu syafaat dahsyatnya. Jadi minta maaf lah kalau saya tak dan sembahyang berjemaah di Masjid Surau ni. Sembahyang jemaah pun tak boleh. Ini bahaya lah ni. Ataupun dia sembahyang jemaah tapi dia tak dan tu hak yang apa? Hak Nabi suruh istighfar, baca 2 kalimah syahadat la ilaha illallah tu pun tak ada, Allahumma ajirni pun tak dan, Allahumma antas salam pun tak sempat. Nak habis ni 10 juta ni. Dia pun lari pergi duduk satu kawasan yang dia sorang-sorang je. Tuan-tuan, sedih tuan. Benda-benda macam ni kita takut dimasuki unsur-unsur yang kita tak faham, kita tak nampak, lalu kita buat ikut suka kita nak buat. Tu. Yang tak mau buat langsung pun payah juga. Hak nak buat ni terlampau nak buat. Masya Allah, subhanallah. Kita mahu tuan-tuan, agama ni kita bukan nak cari gaduh, bukan nak berkelahi. Dia nak cantiknya bagi. Dia nak bagi elok-elok. Subhanallah, muslimin dirahmati Allah. Oleh itu muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita mengambil kesempatan dengan kehadiran bulan Rabiul Awal ini untuk kita semarakkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya melalui apa? Tidak lain dan tidak bukan kita suka tuan-tuan tengok sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah bulan ni saja nak kena baca, maknanya ambil semangat supaya kita menjadualkan diri kita tu ada satu kita nampak benda yang kita duk cari dalam hidup. Mengimarahkan dengan apa? Majlis ilmu tentang perkara tersebut. Dan sudah tidak dapat dinafikan sebagaimana yang kita sebut tadi, antaranya ialah apa? Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa muslimin yang dirahmati Allah? Yang terakhir dalam pertemuan kita pada hari ini, sebab Nabi Muhammad nak bela kita semua dunia dan hari akhirat. Nabi Muhammad nak bela kita semua dunia dan di hari akhirat. Antaranya dia nak membela pegangan kita, kepercayaan kita. Apa-apa yang kita boleh sebut, kita boleh cakap, apa-apa yang kita boleh fikir, apa yang kita tak boleh fikir, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat. Dia nak kita semua pegangan ni berpaksi kepada Al-Quran dan hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mari semua, saya termasuk, kita dah jelas daripada kita semua ni tak ada masalah lagi dengan Al-Quran. Tak ada masalah dia tak boleh baca, tak erti yang tu, tak erti yang ni, tak boleh. Kalau kita kata kita tak apa cakap tapi dalam tengah duk belajar, itu tak apa. Jangan kata tak mau langsung, tak ada masa. Ini tak wajar, tak patut.
Dan termasuklah apa? Sunnah Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kena jelas. Bukanlah kita nak tahu tu sampai ke tahap nak jadi penceramah ke, pensyarah universiti ke, tidak perlu. Tapi sekurang-kurangnya secara asas tu kita dah tahu dah. Hak yang orang sampai kat kita tu, yang mana kata sahih, yang mana kata bukan, kita kena tahu tuan-tuan. Tak boleh main rangkum terima ke semua sampai kita tak tahu apa. Sampai orang pembohong kita pun kita tak tahu. Wal-iyazubillah. Itu kita tidak mahu. Yang keduanya, Nabi nak bela kita kerana nak tunjuk kepada kita ni satu atau cara hidup, syariat amalan yang mana itu membawa kebaikan dan untuk nak mencegah kemungkaran. Nabi nak bela kita dunia dan akhirat dari sudut apa? Bagaimanakah tingkah laku, pergaulan, perhubungan antara kita sama kita ini. Tuan-tuan, kita rasa seronok dan suka ukhuwah itu kita semarakkan atas dasar apa? Agama, persaudaraan. Kita tak mau wujud dengki berlebihan, umpat mengumpat, caci maki, hina menghina ni sampai teruk-teruknya. Yalah, kita tak boleh nafi kita sebagai manusia ni akan ada kelemahan dan kekurangan terhadap benda-benda itu. Tapi buang tak boleh, kurangkan. Tu kurangkan. Jangan lebihkan. Itu. Sebab bukan mudah tuan-tuan, bukan mudah. Sebab yang tu Nabi Muhammad seru pun pada masa mula-mula dia sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, Nabi kata apa? Afshus salam wa at'imut ta'am wasilatul arham. Nabi kata kita sama kita duk bertemu berjumpa ni sukalah duk bagi salam. Nabi kata kita sama kita ni seronok sukalah duk jamu makan. Nabi kata kita sama kita ni seronoklah apa duk berhubung, perhubungan. Bukan yang suka memutuskan, memecah belahkan. Takut tuan-tuan hari ni tajuk khutbah kita, kalau tuan-tuan dah tahu dah tajuk apa ni hari? Vaksin satu pencegah yang terbaik. Yang tu saja tuan-tuan, nak terima tu sakit bagi sebahagian orang. Bila tadi kita dah forward dekat grup-grup ni, dia kata tak ada faedah ya ustaz tajuk ini hari, tak ada faedah juga dia kata. Dia kata kenapa? Dia kata hadir semua ni semua dah kena vaksin dengan 2 dos dah. Hak tak dengar tu lah mereka tak dapat ustaz. Dia kata yang mendengar sampaikanlah kepada yang tidak mendengar. Dia tahu yang tu yang susah ustaz. Memang susah tuan-tuan. Hak tak datang tu kerana tak ada 2 vaksin, dia kata AJK Masjid tanggunglah itu. AJK Masjid pula dah kena marah. Tuan-tuan, nak hubung ni bukan senang. Nak lerai, nak cerai, nak pecah belah tu so simple tuan-tuan. Itu tak payah mana pun. Dan Nabi Muhammad nak bela kita dunia dan akhirat ni kerana apa? Sayang kita esok nak masuk kubur, sayang kita esok nak balik hari akhirat. Dan Nabi Muhammad nak bela kita supaya dapat keluar, lepas daripada menjadi bahan bakar api neraka. Itu dia. Cukup sekadar itu perkongsian kita, mudah-mudahan baik di sisi Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.